Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu dalam kursus pengurusan jenazah untuk sekolah rendah, khususnya sekolah rendah kebangsaan, sekolah kebangsaan Lunas Jaya, Lunas Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ucapkan kepada Cikgu Ustazah Rozila binti Arsyad di atas kesudian untuk menjemput Ustaz untuk memberi kursus secara nak kata online ke rakaman lah, ya, untuk murid-murid tahun 6 sekolah kebangsaan Lunas Jaya untuk siri yang pertama ini. Jadi terima kasih kepada panitia pendidikan Islam sekolah kebangsaan Lunas Jaya, ya, kerana sudi untuk kita berkolaborasi. Maksudnya dengan Ustaz. Baik, pada asalnya mungkin Ustaz dijemput untuk pergi ke sekolah sana, tapi oleh kerana kekangan dengan COVID-19 ni, ya, PKP dan sebagainya, maka kita buat secara rakaman sedemikian rupa, insya-Allah, ya. Baik, untuk kali ini, untuk siri kali ini, okey, baik, ada anak murid sekalian, kena siapkanlah nota-nota sikit, catat-catat sikit, sebab Ustazah akan berikan soalan dalam bentuk mungkin soalan kuis, ya, mungkin dalam bentuk Google Form atau sebagainya lah. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Okey. Pertama sekali untuk siri yang pertama ni, Ustaz akan membicarakan tentang konsep pengurusan jenazah dan memandikan jenazah. Dua dulu. Insya-Allah siri yang berikutnya kita akan jelaskan tentang perkara-perkara yang lain lagi. Baik, okey. Sebagai pengenalannya pada kita tentang berkaitan dengan pengurusan kematian ini, bagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, ya, dan ayatnya panjang sampai habis. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Maksudnya Allah beritahu kepada kita ni, tak ada seorang pun di kalangan kita ni selamat daripada kematian. Bermaksud orang yang hidup sekarang ni semuanya akan mati. Jadi oleh kerana semua orang akan mati, ya, kita kena bersedia untuk menghadapi kematian. Bagi orang yang hidup, maka dia perlu lengkapkan diri bagaimana nak menguruskan orang mati, ya, orang yang telah meninggal dunia. Sebab itulah pengurusan jenazah ini sesuatu yang sangat penting. Kalau boleh, dalam satu keluarga mesti ada seorang yang pandai menguruskan jenazah. Ustaz ada juga darjah 6 sekolah kebangsaan Lunas ni, ada yang dia yang anak sulung, maka dia patut tahu. Ya, sekiranya ibu atau ayah atau adik-adik lah kan meninggal, kita tahu nak menguruskan kalau tak ada orang lain, ya. Jadi ada cara-caranya, insya-Allah kita belajar sekurang-kurangnya memberi kefahaman kepada kita. Kalau apa-apa berlaku kita tak gelabah, kita tahu apa nak buat, ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Okey, baik. Seterusnya, apa maksud pengurusan jenazah? Iaitu mengurus jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Bukan boleh pakai senang-senang, ya, macam kucing mati kita boleh tanam ikut suka, ya. Tapi pengurusan jenazah ni kita nak menguruskan manusia yang suci, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Maka ada cara-caranya, ya. Jadi kita akan belajar. Itu maksud pengurusan jenazah. Baik, kemudian apa hukumnya menguruskan jenazah ni? Ingat betul-betul, iaitu fardu kifayah, ya, iaitu suatu kewajipan apabila sebahagian orang lain melaksanakannya, maka kewajipan itu gugur bagi orang yang lainnya, ya. Maksudnya dalam satu kampung tu ada 100 orang, ya, tiba-tiba ada kematian jenazah, okey, semua orang tak tahu, 100 orang tu satu seorang pun tak tahu nak menguruskan jenazah, maka 100 orang tu mendapat dosa. Tetapi sekiranya ada 3, 2 ataupun 5 orang yang sanggup, yang boleh menguruskan jenazah itu, maka yang 95 orang lagi tu selamat. Selamat, maka tidak diberi dosa, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada 5 orang yang pandai menguruskan. Itu fardu kifayah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita pandai ni, kita dah membantu orang lain yang tak tahu, terlepaslah fardu kifayah tersebut. Boleh? Okey, baik. Laju sangat kan? Kita apa? Kita teruskan lagi. Baik, apakah dalil yang menyatakan bahawa perlunya pengurusan jenazah ini? Bagaimana Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi lah, ya. Bagaimana Nabi sebut, ya, "Lau mitta qabli faqumtu alaiki."
wa kaffantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Baik. Apa maksudnya? Sekiranya kamu mati sebelumku. Nabi kata, kalaulah Sayyidatina Aisyah tu mati sebelum Nabi, maka aku akan memandikanmu. Rasulullah kata akan memandikan Sayyidatina Aisyah. Sebab itu kita pun kena mandikan. Tu nampak hukum tu atau arahan atau perintah Nabi tu, ya. Kemudian mengkafankanmu, ya, membalutnya dengan kain tu, kemudian mensolatkanmu, ya, menyembayangkan ataupun solatlah, ya, dan mengebumikan kamu. Maksudnya mengebumikanlah, menanam ataupun menutup dalam tanah. Jadi Nabi menyebut sedemikian rupa. Bermaksud apa? Bermaksud itulah di antaranya pengurusan jenazah yang perlu dilakukan oleh orang yang hidup. Jadi kita ambil daripada hadis Nabi ni, riwayat Ibnu Majah. Okey, baik. Seterusnya, okey, apakah Ustaz nak cerita dulu sebelum kita pergi kepada pengurusan jenazah ni, kita nak tengok dulu tindakan menghadapi orang yang sedang nazak. Ya. Tiba-tiba dalam keluarga kita, ya, tak kira ayah ke, ibu ke, siapa-siapa saja yang sakit, tiba-tiba kita tengok dalam keadaan nazak. Nazak ni macam mana? Iaitu saat-saat nak menghadapi kematian. Kita nampak macam nafas turun naik, penat, ya. Macam kita nampak agak dia boleh bercakap, boleh makan, tiba-tiba senyap dan sebagainya, ya. Yang kita rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Ya. Apa kita kena buat? Yang pertama, kita ajarkanlah kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut, ya. Kita kena ucap, kena ajak, ya, supaya dia ingat, ya. Itu adab kita. Tak kiralah dia dah boleh ke tak boleh ke, tapi sebagai orang yang sihat, kita kena bisik kat telinga dia dengan lembut. Jangan paksa. Mengucap tak boleh. Kita sebut pelan-pelan. Jangan lupa ya. Sebutlah la ilaha illallah. Kalimah la ilallah ni ringan di mulut, ya, ringan di bibir, tapi berat timbangannya. Cuba kita lafazkan kalimah la ilaha illallah ni tanpa kita membuka mulut. Boleh? Ya, cuba. Okey, cuba tengok. La ilaha illallah. Ni mulut Ustaz tak buka pun. Hanya lidah saja. Betapa hikmahnya Allah Ta'ala, mengadakan kalimah la ilaha illallah tu amat mudah. Ya? Itu yang pertama. Kita ajar kepada orang yang nazak, yang hampir menghadapi kematian. Kemudian kita bisik kepada dia, kita ingatkan kepada pesakit agar bersangka baik kepada Allah. Apa kita kena kata? Bersabarlah, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kamu. Supaya dia jangan merintih. Jangan dia sampai kata, kenapalah aku sakit ya Allah. Jangan dia buat. Kita cuba tenangkan hatinya. Cuba bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan bahawa Allah sayang kepadanya, ya. Allah cinta kepadanya. Okey, baik. Dan yang seterusnya, kita bacalah surah Yasin di sisinya, ataupun ayat Quran yang lain kita baca, supaya ayat Quran itu dapat menenangkan hatinya, dapat mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu 3 benda, ya. Ajarkan kalimah la ilaha illallah, kemudian kita bisikkan, kita ceritakan supaya dia bersangka baik pada Allah, dan yang ketiga kita bacakan surah Yasin. Okey, baik. Seterusnya, apakah tindakan awal terhadap jenazah? Lepas tu sampai masanya Allah Ta'ala telah mencabut nyawanya, ya. Tak kurang sesaat, tak lebih sesaat. Waktu tepat. Allah kata waktu tu lah. Maka dia telah meninggal dunia. Apa yang kita kena buat? Baik, yang pertama, kita pastikan matanya tertutup. Kadang-kadang orang mati ni dia tercelek sikit. Jadi kita tekan dulu, ya. Bagi dia tutup, bagi rapat. Okey. Kemudian mengikat dagunya. Kalau mulut itu buka, kita ikat dagunya dia, tutup balik. Supaya apa? Nanti bila terbuka, bila darah tak ada kat sini, tak lalu, maka dia akan kerah. Jadi dalam keadaan terbuka, takut binatang-binatang masuk pula, ya. Macam kita tengok binatang meninggal, binatang mati, okey. Bukan Ustaz nak samakan binatang dengan manusia, tapi bila mati, prinsip yang sama, ya. Semut boleh masuk, lalat boleh masuk, ya. Kerana Allah beri kelebihan kepada binatang ni, dia boleh merasai, ya. Binatang-binatang serangga ni, dia boleh merasai bahawa jasad suatu benda tu dah tak boleh bergerak, tak berfungsi, dia pergi, kan. Jadi kita kena tutup, ikat tali, ikat di atas ni,
Jangan ikat mati. Ikat bagi selesa, jangan kuat sangat kan. Nanti lekat bekas pula kan. Ikat agak-agak supaya dia tutup mulut. Okey. Baik, yang ketiga buat apa? Meletakkan jenazah di tempat yang tinggi. Itu sunat. Kita letakkan di tempat yang tinggi supaya nanti lebih menunjukkan kemuliaan, kita boleh lebih menghormati jenazah tersebut walaupun telah meninggal dunia. Baik, kemudian kita wajib menghadapkan jenazah ini arah kiblat. Macam mana? Kaki dia menghadap arah kiblat. Adik-adik kena pastikan. Kalau siapa akan meninggal dunia, jiran-jiran kita ke, kalau pergi tengok, kalau letak jenazah tak kena, bagi tahu. Ustaz ajar jenazah kena letak arah kiblat. Boleh cakap gitu. Tu ilmu kita belajar, kita praktiskan. Okey. Baik. Seterusnya, kita pegang sendi-sendi tu. Kita honggak-honggak sikit, ya. Honggak-honggak. Supaya apa? Supaya dia tak kerah. Sebab apa? Apabila darah dah tak ada, jadi isi-isi tu akan menjadi keras. Dia akan kejang, maka dia tidak boleh gerak. Sedangkan nanti kita nak urus mandi, nak kafan sebagainya, memerlukan pergerakan juga. Jadi kita goyang-goyang sikit. Kita letak, nanti ada masalah apa-apa, kita goyang lagi, ya, supaya sendi dia sentiasa mudah digerakkan. Okey. Kemudian apa kita buat? Kita meletakkan tangan di dadanya agar dia dalam keadaan qiyam, ya. Macam tu, lebih nampak manis, cantik. Okey. Baik, seterusnya kita menggantikan pakaian dipakaikan dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuhnya, ya. Kain tu contoh macam ni. Kain plekat ni kita buat panjang. Kalau sentung kan, jadi kita buka bagi panjang. Dia panjang, ya. Dia panjang macam tu lah. Okey. Baik, jadi kita tutup, tengok macam mana gambar yang ditunjukkan, ya. Ditutup. Okey. Supaya dah kita gantikan pakaiannya, ya. Kalau pakaiannya tu, yalah, ketika sakit mungkin ada najis sebagainya, kita buang, kita tukar, ya. Kita letakkan satu kain padanya, ya. Baik. Kemudian meletakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perut supaya tidak kembung, ya. Ambillah benda-benda. Biasanya di rumah-rumah orang tua-tua dulu ni ada gunting, agak berat letak gunting. Bukan kerana besi-besi hantu, bukan, ya. Orang silap faham tu, ya, khurafat pula, ya. Kita tak tujuan apa? Supaya dia tak kembung, ya. Bila angin masuk kembung, ya. Jadi kita letak sikit benda berat, yang sederhana berat, ya. Letaklah apa-apa benda. Tapi tak boleh letak Al-Quran, tak boleh. Kalau boleh buku pun jangan, ya. Benda-benda tu, ya. Carilah benda-benda yang lain-lain yang sesuai lah, balut sikit ke, kita letak. Boleh. Okey. Seterusnya habis. Jadi kewajipan kita terhadap jenazah. Okey. Selepas kita dah nazak, ketika nazak, kemudian peringkat awal selepas kematiannya, apa yang kita kena buat, persediaan sebelum nak sampai kepada kewajipan yang lain. Okey. Baik, di antara kewajipan yang pertama, ya, mandikan jenazah, kafankan jenazah, solatkan jenazah dan kebumikan jenazah. Okey, hari ni ustaz nak membicarakan tentang mandikan jenazah. Macam mana kita nak mandikan jenazah itu? Ya? Okey, boleh dah bersedia? Okey, baik. Okey, tengok apa maksud? Apa maksud kita memandikan jenazah? Ingat, prinsip dia iaitu kita nak meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ya? Dan juga kita nak menghilangkan najis yang ada di tubuh jenazah tersebut. Itu prinsipnya. Ya, itu adalah asas utama dia. Ya, tujuan apa? Nak membersihkan jenazah dan memuliakannya. Ni sebab kita memandikan jenazah. Bukan kita nak bagi nampak cantik, ya, bukan kita nak bagi, tapi sebenarnya kita nak buangkan najis, kita nak meratakan, nak membersihkan dia supaya bersih. Ya, baik. Baik, perkara-perkara sunat. Sebelum kita nak memandikan jenazah ni adalah terdapat beberapa perkara sunat. Yang pertama, orang yang memandikan jenazah ini mestilah seorang yang baik, yang amanah. Kenapa? Sebab ketika memandikan jenazah tu mungkin ada perkara-perkara aib yang berlaku, maka kita tak boleh contoh, haram kita contoh pada orang lain. Contohnya kita mandikan dia, kita kata terkeluar darah tak berhenti ke, ya, keluar darah busuk ke, ulat keluar ke, contohlah, ya. Kalau orang yang tak baik dia akan cerita, maka mengaibkan jenazah tersebut, ya, memalukan ataupun menyedihkan hati adik-beradik kepada jenazah tersebut. Jadi kena orang yang baik. Baik, siapa yang boleh mandikan jenazah ni? Baik, kalau orang lelaki yang mandikan. Kalau orang perempuan yang mandikan. Dan yang sebaik-baiknya yang memandikan ni anak kandung sendiri. Ya? Kalau ayah, anak kandung lelaki. Kalau ibu, anak kandung perempuan. Ya?
Tapi ada banyak perbahasan tentang ni. Tapi yang paling penting kita belajar hari ni, kalau boleh kalau kita tak boleh ni, kita membantu orang tua-tua yang memandikan jenazah, kita bantu. Okey, baik. Kemudian yang kedua, tahu hukum. Maksudnya orang yang memandikan jenazah tu mesti yang tahu hukum. Jangan yang tak tahu hukum. Nanti dia silap. Najis lekat dia biarkan. Okey. Dia mandi tak kena. Kadang-kadang ada benda apa-apa dia tak pandai nak uruskan, terluka dan sebagainya. Tak boleh. Kena tahu hukum hakam. Jadi kamu belajar hari ni, insya-Allah pokoknya kita tahu. Baik. Yang kedua, menutup tubuh si mati daripada lihat orang. Kena tutup. Tak boleh kita buka kain dia dalam keadaan bogel tu, tak boleh. Kena tutup. Jangan bagi orang tengok jenazah itu. Baik. Kemudian dimandikan di kawasan tertutup. Jangan pergi mandi di tengah padang. Okey? Nak bagi orang semua tengok, tak boleh. Kena tertutup. Kalau di rumah kita tu kecil, bilik ni kita buat tirai kat dapur kah contohnya. Jadi orang semua tak boleh tengok. Dan kena jaga seorang, jangan bagi siapa pun tengok. Jangan duk nak cuba intai-intai, tak boleh. Itu kena tempat tertutup. Kemudian dilakukan seorang diri jika mampu. Sebaik-baiknya urusan jenazah ni seorang. Kalau tak mampu, nanti nak angkat sebagainya, boleh lebih. Tapi untuk mandikan jenazah ni lagi sikit lagi baik. Kenapa? Kerana kita nak menutup aib, kita nak jaga kemuliaan jenazah tersebut. Tak mau ramai-ramai. Kalau boleh. Jadi kena ada orang pastikan. Kalau boleh 3 orang pun dah memadai. Nak tengok, tak payah tengok masa mandi. Tengok waktu bila? Waktu mengkafankan nanti. Senang. Waktu mandi tak payah. Ada orang nak tengok juga, tak payah tengok. Sebab sebaik-baiknya 3. Sebaik-baiknya seorang, dan selebih-lebihnya pun takat 3 orang. Jangan lebih sangat. Selagi sikit lagi baik. Baik. Yang kelima, tidak boleh melihat tubuh si mati kecuali yang di tempat yang tidak boleh dielakkan. Terutamanya di antara, kalau lelaki pusat hingga lutut, kalau perempuan daripada dada sampai ke kaki. Sampai ke kaki, sampai ke lutut lah. Itu kawasan yang tak boleh dilihat. Tetapi kalau tak boleh elak, contohnya ada benda plaster dan sebagainya, nak tengok betul tak betul ni, kan? Ada benda-benda apa yang bonjol-bonjol, mana yang macam tak, sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada, kita nak pastikan. Itu di antara-antara yang bolehkan lah. Okey? Baik, kemudian orang yang memandikan jenazah ni, lepas mandi dia kena mandi. Kadang-kadang terkena najis dan sebagainya, dia mandi lebih segar lah. Okey, baik. Itu di antara perkara-perkara sunat sebelum memandikan jenazah. Baik. Yang perlu kita lihat. Baik, yang pertama, apakah barang pula? Banyak. Barang keperluan. Okey, yang pertama barang keperluan, kita sediakan timba dan gayung. Kalau boleh ada 3 timba. 1, 2, 3. Kena ada 3. Sebab dalam setiap timba tu dia ada isi ayak dia, ayak tertentu. Nanti kita tengok. Kemudian kita mesti sediakan di antaranya air mawar ataupun sabun. Kalau tak ada tak apa. Ni benda-benda yang penting kita mandi sampai bersih, bagi bersih. Kalau tak ada tak apa. Tapi kalau biasanya di Malaysia ni ada lah, disediakan bunga mawar dan juga sabun. Kemudian daun bidara. Apa tujuan daun bidara ni? Untuk melembutkan sendi-sendi. Sebab nak ubah, nak angkat nanti sebagainya, perlukan sendi-sendinya dilembutkan, kulit-kulit dilembutkan, supaya mudah nak uruskan nanti. Ni daun bidara. Payah jumpa juga daun bidara ni, tapi ada setengah-setengah tempat dah mula tanam dan sebagainya kerana kepentingannya. Baik, ini kapur barus. Kapur barus ni untuk apa? Untuk menghilangkan, untuk menghalang bau-bauan yang tidak enak yang keluar daripada jenazah. Jadi kita letakkan kapur barus. Kapur barus ni tajam bau dia. Okey, ni kapur barus. Kemudian kita sediakan kain untuk menggosok tubuh dan juga gigi. Kita mesti siapkan. Jangan nak pergi ambil tu. Kita ambil jala tu, kain jala tu, ada jala yang dia untuk lap-lap badan tu, tak boleh. Itu kasar sangat. Okey. Jadi kita ambil kain ni. Ni untuk ni. Kita ambil kain, potong satu kain putih macam ni, macam ni. Nanti kita letakkan sabun dalam ni. Kita pelan-pelan, lembut-lembut saja. Jangan kasar. Dia kena pelan-pelan saja. Ataupun kita picikkan sabun, yang guna macam ada botol kan, kita tekan, boleh juga, macam-macam keadaan. Baik, kemudian kita sediakan juga ni
Ni untuk gosok gigi. Ya. Tu tengok yang kecil tu, gosok gigi ni. Maksud kita suar macam ni, hidung dia sebagainya, ada dua lah kita buat. Okey, telinga ke boleh guna ya. Putih kapas pun boleh. Putih kapas yang kita duk putih kapas kan. Okey, dan yang satu lagi adalah sarung tangan. Ni yang dibuat dengan ni. Ni apa tujuan dia? Tujuan dia nanti kita nak mencuci najis dia. Kita gunakan ini. Kenapa tak guna plastik? Plastik tak boleh keluar pula. Ya, tak boleh lekat najis tu pula plastik kan. Jadi kita guna kain yang dijahit ni. Ya. Baik. Kemudian sarung tangan. Kena ada sarung tangan. Digalakkan. Tak kira lah siapa saja yang mandikan jenazah, digalakkan sekarang pakai sarung tangan. Kerana takut-takut kuman yang ada pada jenazah. Jenazah dah tak ada antibody dah. Ya, takut kuman hinggap, kita pegang pula. Jadi kena pada kita. Jadi sebaik-baiknya kita pegang, tak ada masalah. Sebaiknya kita pakai sarung tangan, tak ada masalah. Baik. Kemudian kena ada kain penutup jenazah. Sebab ketika mandi kita tetap tak boleh tengok auratnya. Ya. Okey, baik. Seterusnya sediakan tuala. Sebab kita lepas mandi kita nak lap. Okey. Kain ni kalau boleh kita sediakan dua. Ya, kain penutup jenazah kita sediakan dua. Satu lagi kita nak mandi, satu lagi yang kering pula. Boleh. Jadi kena ada dua kain. Kemudian tuala untuk lap jenazah kita. Ya. Selepas kita mandi. Okey. Baik. Baik, kita nak mula mandi. Okey, dah bersedia dah? Okey, kita akan mulakan. Cepat sangat dah Ustaz cerita? Tak apa. Kalau cepat, ulang balik. Boleh dengar balik ya. Okey, sekarang ni kita nak belajar cara-cara memandikan jenazah. Okey, dah bersedia? Okey. Yang pertama, sediakan 3 bekas air. Okey, cuba tengok. Air yang pertama, kita letakkan air wangian. Kita bubuh wangikan dulu. Ada satu lagi cendana. Ya, cendana tu warna kuning. Ni kita bubuh dalam tu pemulih. Ya. Kita bubuh ayat wangi lah. Baik. Bubuh ayat mawar pun boleh. Okey. Kemudian, yang kedua, air mutlak. Iaitu air semata-mata. Kita bubuh separuh timba. Kalau timba besar lah. Jangan banyak sangat. Ya. Kita bubuh separuh timba saja. Okey. Kemudian, yang terakhir, timba yang terakhir iaitu kapur barus. Kapur yang bau bau tajam yang saya katakan tadi. Ya, kapur barus tu kita bubuh. Ting simbah. Itu asingkan, tak jauh-jauh sikit. Ya. Tak jauh-jauh sikit. Jangan letak dekat nanti terpercik ayak dan sebagainya. Jadi tak jauh-jauh sikit. Okey, belakang ya. Baik, kemudian lepas tu kita mestikan letak jenazah di tempat yang tinggi. Jangan letak atas lantai. Dalam yang kita lantai, tak lantai tak boleh. Kenapa? Kerana untuk memudahkan air mengalir. Kalau duduk di bawah nanti najis pun mengalir kena. Ya. Kita buang najis daripada badan tu, jatuh, mengalir kena habis badan-badan pula, kena basuh pula. Kan susah. Betul tak? Ya. Jadi kita letak di tempat yang tinggi. Biasanya ada ni palung dia panggil. Kalau macam ni, ya, kalau macam ni palung. Okey? Dia ada palung tu dan ada setengah tempat dia dah siapkan tempat di kemudian masjid tu ada tempat khas dia. Ya, yang dibuat dengan simen, batu dan sebagainya kan. Okey. Baik. Kemudian jenazah ditutup dengan selai kain. Okey. Kalau orang lelaki kita tutup pusat sampai lutut. Baju dah tak ada tu, ya. Macam dalam gambar ni kita letakkan tak pakai bajulah, tak pakai bajulah sebab lakonan kan, malu. Okey. Jadi kita letak pusat sampai ke lutut. Okey. Kemudian kita mulakan mandi jenazah. Tengok. Okey. Mula-mula lepas kita letak jenazah tu, kita dah buang baju dan sebagainya dah, kita letak kain sampai sini, maka kita mula menjurus. Menjurus dia bahagian depan dulu. Ya. Kita jurus macam mana? Tengok animation yang Ustaz buat tu. Kita jurus belah kanan dulu. Belah kanan belah sini. Jurus sampai habis. Okey. Jurus belah ni pula. Masa jurus tu, yang kain tadi ni. Ni. Ya. Letakkan sabun kat sini. Pegang dan mula menggosok dengan lembut. Ya. Ni 3 orang lah kita kata yang buat kerja ni bersama-sama untuk menguruskan jenazah mandi nanti 3 orang termasuk kita. Okey. Guna pelan-pelan. Lap tubuh dia, tak mana-mana kita boleh lap. Tengok kot ada pelekat-pelekat apa getah-getah apa yang lekat pada jenazah yalah. Kadang-kadang luka bubuh. Itu bubuh yang macam gam tu kan. Kita nak tutup luka dia. Bila dah mati kita kena buang. Jadi ada getah-getah tu kita kena cucilah. Pelan-pelan dengan selembut mungkin, jangan kasar. Ya. Jenazah ni walaupun dah mati tapi sakit macam kita juga. Ya. Baik.
Okey, itu cara mandinya. Mandi seluruh ni, badan-badan, kaki sampai ke kaki, ya. Kalau kat depan ni, juru ke atas lah. Juru ke atas dia kena, dan suar tangan ke bawah. Ya, kita dah pakai sarung tangan, dia pakai ni, suar tangan di bawah kain tu. Kita angkat kain sikit, suar di bawah, di antara lutut dengan pusat tu kan. Kita, ya. Gosok paha dia, ya. Perlahan-lahan, dengan tertib, ya. Kemaluan pun kena gosok juga sikit, tapi kena berlapik, tak boleh tak ada lapik, haram, ya. Jadi kita dah pakai ni, dah pakai sarung tangan lagi, boleh, ya. Kita gosok, tapi tak perlu lah, sikit-sikit ringkas saja, ya, supaya tangan tu kena juga sabun-sabun, ya, supaya bersih. Okey, baik. Okey. Okey. Kita tengok. Tengok ni. Ustaz tunjuk contoh macam mana. Tengok tunjuk mandi, nampak. Sebelah kanan dulu, ya. Kemudian belah kiri, tengok macam mana dia buat, ya. Ni demo. Okey, kamu nak tengok video penuh dia yang cara ni, boleh ambil link di bawah description Ustaz masukkan, ni di antara yang mudah lah, tapi lama, lama dia punya penerangan dia. Itu macam tu cara dia, Baik. Seterusnya, lepas kita dah seluruh badan kita ni dah jurus sebagainya apa semua, maka dia panggil satu lagi, iaitu meruang, mengeluarkan najis yang patut keluar daripada perut, ya. Jadi macam mana caranya? Kita angkatkan sikit jenazah tu, ya, ataupun ada seorang tolong angkat. Okey. Okey, seorang angkat, kemudian tekan daripada atas ni. Tu tekan, jangan kuat, tekan ala kadar saja, pelan-pelan, ya, supaya kalau ada najis yang dekat punggung ni, ya, yang ada dekat punggung ni yang masih lagi nak keluar tapi tak terkeluar tu, kita cuci pelan-pelan, bukan kita korek, ya, tapi hanya dengan kita cucikan sikit-sikit, ya. Tekan pelan, jangan tekan kuat, nanti tekan kuat keluar banyak, jenuh pula kita kan, ya. Keluar yang dekat-dekat dah hujung, ya, dubur tu, ya, hujung dubur tu, maka cuci, ya. Dipanggil merewang, ya. Bila kita cuci, bila orang-orang yang cuci tu, dia suar tangan kiri lah, ya. Suar cuci guna, ni guna kain ni yang Ustaz buat tadi. Okey, jadi bila orang dah angkat, seorang tekan perut, ya, yang seorang lagi suar dekat punggung dia. Tapi kaki kena buka sikit, buka kaki sikit, kemudian suar. Tak boleh tengok, tetap di bawah kain yang tudung tadi. Buka, kita cek, kita pelan-pelan, kita basuh. Lepas tu seorang lagi jurus air sentiasa dijurus, ya. Dijurus, lepas tu lagi kita tengok ada kuning tak. Kalau ada lagi, cuci lagi sampai tak ada warna lah. Okey, itu cara dia, ya. Itu dipanggil merewang. Memang kena tekan, ya. Kadang-kadang ketika menghadapi sakaratul maut tu sakit, dia mungkin terteran ataupun terkeluar najis, ya, sedikit. Baik. Tengok cara dia. Macam mana cara dia buat? Tengok, dibukakan kaki. Okey, dibukakan kaki, kemudian dia angkit macam tu. Okey. Dia angkit kaki macam tu. Kemudian ditekan. Macam itulah. Itu dipanggil meruang. Itu istilah dia, istilah meruang. Okey. Jadi iaitu yang membuang, ni istilah-istilah, ya, yang digunakan lah, ya, sampai cuci. Okey, baik. Seterusnya, tu cara tu, tu saya tunjuk istinja. Tadi dah kita meruang tu, kita istinja, suar tangan di bawah tu. Tu Ustaz buat contoh lah, ya. Kemudian kita ambil tadi yang ni, yang ni. Apa tu, kita basuh lagi muka dia, kita cuci gigi, ikut ada sisa makanan yang terlekat lagi, nasi-nasi apa semua, ya. Kemudian lubang hidung dia kita buang, bukan dalam lah, kita buang luar-luar ni. Kemudian telinga-telinga dia kan, kita buang, ya. Baik. Kemudian kita cuci kepala dia bagi elok, ya. Tengok, kita buka susu, kita gosok-gosok gigi dia kan, ya. Kemudian okey, lepas tu mabuh kat dalam tu, macam tu lah. Okey, telinga, cek telinga, ya. Okey, baik, habis. Bila dah ni, kita basuh kepala bagi elok, kan. Jurus bagi elok, cuci bagi cuci kan, janggut-janggutnya, misai-misai kalau ada kan. Tadi dah kita ada ni, dah kita basuh sekali lagi bagi elok, bagi sampai hilang lah. Kalau ni dah selesai, najis hilang lah, boleh. Okey, kemudian
Habislah tu, tadi depan. Sekarang kita nak belakang pula. Okey, maka di belakang kita baringkan dia, ya, atas lambung kiri. Mana lambung kiri? Ini lambung kiri dia panggil. Ya, pusing. Jadi kanan duduk atas. Dia cuci kanan dulu, belakang kanan. Sama macam tadi, juru hayak bau sabun. Ya. Juru hayak bau sabun. Ya. Kemudian habis belah kanan, tukar belah kiri. Bagaimana caranya? Cuba tengok cara. Okey. Kita nak ubah kedudukan dia tu. Okey. Kita cantumkan. Okey, kita angkat. Angkat kaki kanan, takkan kaki kiri. Kita boleh pastikan kain dia tertutup juga, ya. Kemudian okey, kita tarik tangan dia sikit, kemudian kita pusing dia. Kita pusing macam tu, kan? Jadi kita buah ayak, cuci juga dengan sabun macam tadi. Kemudian bilah balik, bagi hilang sabun-sabun tu, kan? Tengok macam tu, bos sabun belakang. Tapi tetap jangan tengok belakang punggung dia, jangan tengok. Tetap masuk tangan di bawah tu, ya. Okey, kemudian bila dah habis belah tu, kita pusing pula belah sana. Betulkan dulu kain-kain tu, ya. Kita pusing pula belah sana. Tak kaki, angkat kaki kiri, letak kaki kanan balik. Mudahlah dia, jadi mudah kita nak pusing tu. Itu cara dia. Okey. Kemudian kita basuh di belakang dia. Okey, baik, habis selesai. Okey, baik, maksudnya sekarang ni tadi kita mandi kat depan, kita meruang buang najis-najis sebagainya, kemudian kita cuci muka, kepala dan sebagainya sempurna, kemudian kita pusing, basuh belakang dia, kan, kiri kanan kita basuh, dan akhir sekali bila dah selesai semua, dah kita pastikan tak ada najis sebagainya, maka kita mewudukkan jenazah tersebut, ya. Ustaz lupa nak beritahu tadi, ya. Masa kita mula nak mandi tadi, kita niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Itu saja, ya. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, cukup. Ya, sebenarnya kita mula mandi itu pun, memang kita mandi itu pun dah dikira niat. Kita mula nak ambil, kenapa kita nak buat ni? Nak mandikan jenazah. Dah kira niat. Tapi kalau kita niatlah hati saja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala tu lebih afdal daripada awal tadi. Saya lupa nak maklum. Sama dengan berwuduk, maka kita niat nak ambil wuduk kepada jenazah. Jenazah tak boleh ambil lah, ya. Dah tak boleh ambil jenazah ni wuduk. Jadi kita bantu jenazah itu ambil wuduk. Macam mana niatnya? Sahaja aku berwuduk untuk jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Senang saja, ya. Sahaja aku berwuduk untuk jenazah ini kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku berwuduk ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala, ya. Okey. Kemudian tengok macam mana cara berwuduk. Tak ada tangan, ya, tak ada tangan, anggapkan tangan kita sebagai cebok, letak kat muka jenazah. Kan? Pastikanlah air tu jangan termasuk dalam telinga dan sebagainya, ya. Kita boleh ambil rukun, boleh, sunat pun boleh, ya. Tapi kita rukun pun tak apalah. Macam ni kita tunjuk rukun saja. Tengok, ya. Basuh tangan, ambil air basuh tangan, bersihkan kuku semua, kena bersihkan kuku sebagainya, ya. Basuh tangan. Okey. Macam kita ambil wuduk macam biasalah. Wuduk. Kemudian ambil air, sapu lagi kat tangan. Okey. Tangan kita, tangan kanan. Kemudian tangan kiri macam biasa juga. Kemudian basuh kepala. Okey. Tu. Maka basuh kaki lah. Sempurnalah, ya. Maka kita wudukkan jenazah tersebut. Habis. Bila dah habis tu, okey, maka kita akan mandi yang terakhir. Mandi yang terakhir ni seolah macam bilas yang terakhir lah. Okey, apa kita kena buat? Air yang tadi yang kita sediakan. Kita dah sediakan air tadi, air wangi, air mutlak, kapur barus, air kapur barusnya. Macam mana? Tengok cara dia. Kita kena ubah kain tu tadi. Ubah pelan-pelan, jangan nampak aurat. Okey, kita ubah, kemudian kita tutup keseluruhan muka dia. Kemudian kita ambil air wangi, kita jurus mula daripada belah kanan. Atas saja, belakang tak payah dah, jurus atas kanan. Masa ni lah anak-anak boleh untuk menjurus, ya. Kalau daripada awal tadi jurus pun tak apa, tapi biasanya masa ni lah orang akan panggil siapa yang sesuai, sebab tak nampaklah tubuh jenazah tu. Jadi jurus kanan, ya. 9 kali kebiasaannya, ganjil lah, ya. Tapi tak apalah berapa pembilangan, tapi sampai ayat habis pun tak apa, sampai ayat yang dalam timur tu habis pun tak apa.
Ikut keadaan macam mana yang sesuai lah. Okey, jurui. Mula-mula air wangi, ingat supaya tubuh tu wangi. Ya. Kemudian okey, kemudian lepas air wangi, ya. Yang ke bawah ayat apa pula? Ayat yang kedua, ayat mutlak. Lepas kita ni, kadang-kadang wangi tu macam cendana tu dia ada sabuk-sabuk lah sebagainya, mungkin lekat-lekat kat jenazah. Kita jurui pula dengan ayat mutlak sekali lagi. Ayat mutlak ni ayat kosong. Ayat pack betul lah. Kita jurui 9 kali juga kita jurui. Kiri kanan dulu, lepas tu kiri. Kita jurui ya, macam tadi kita buat tu, macam duduk tadi. Kemudian yang terakhir, jurusan yang terakhir kita guna air kapur baru. Kapur. Sebab apa yang last sekali? Supaya kapur baru tu dia akan kekal untuk melihara kesegaran bau tu, supaya bau jenazah yang tak bau dibau oleh orang lain lah. Ya, ikutlah lepas kita angkat tu ada bau-bau lagi ya. Ditutup dengan kapur baru ni. Okey. Jadi 3. Ayat wangi, bilah ayat mutlak lagi, kemudian kapur baru. Sama macam tadilah. Cara mandi tu macam tu. Tu ubah macam tadi kan. Okey. Baik, kemudian yang akhir sekali kita lapkan badan jenazah. Macam mana nak lap? Ya, kena lap lah. Sebab dia bersih, kain tu kita kena buang. Kain yang melapik tubuh jenazah tu kita kena, habis dah basah kan, jadi kita lap. Macam mana cara nak lap? Ya, lap dengan kita menjaga juga aurat jenazah tersebut. Ya, kita tengok macam mana cara nak lap. Okey, ambil kain tuala, kita letak di bahagian kepala. Kemudian kita lap kepala dulu, kita tarik sampai ke bawah. Ya, nampak dia buang kain tu. Okey. Lepas tu lap pun bukan kasar-kasar. Kita pegang pelan-pelan saja. Pelan-pelan, pekat-pekat begitu saja agar kering air. Sebab kita takut nanti kita ni melocok kulitnya dan sebagainya, sensitif kan kulit jenazah ni. Jadi kita lap-lap macam tu sampai kering. Okey. Bila dah kering buat apa? Bila dah siap semua, kita kering semua, kita lap semua telinga-telinga semua, maka kita tukar ya. Tukar kain yang basah tadi, kain yang panjang juga macam tadi juga, kain tu kita tukar, letakkan kain yang baru. Ya. Kita letak yang baru. Okey. Kain tuala yang kering dan tukar kain tuala itu dengan kain yang kering dan bersih, tutup seluruh tubuh jenazah, tutup semua sekali. Daripada kepala sampai ke kaki, ya. Kemudian setelah selesai mandi, hendaklah disumbat dubur dan kemaluan jenazah dan sekitarnya dengan kapas. Maksudnya kalaulah ya lubang dubur jenazah tu keluar sesuatu ataupun ialah ya macam terbuka sebagainya, kita letakkan kapas, tapi jangan sumbat dalam ya, cukup dengan luaran tu. Dan kita letakkan juga kapas-kapas di atas kemaluan dia ya, tepi-tepi tu, paha-paha dan sebagainya pun boleh. Dan kalaulah ya tempat kita nak letak kafan tu jauh juga, jadi kita bimbang kalau jatuh sebagainya ya, kita boleh buat cawat ni, ada satu contoh cawat Ustaz buat ya. Ni sebab kita buka kapas semua kat bahagian pusat sampai bawah ni ya, maka kita buh cawat ni. Cawat ni macam ni, ambil kain besar juga, kita tebuk lubang kiri kanan, kita lipatlah kain ni, kita tebuk kiri kanan, buat macam ni. Macam mana nak buat? Ni tak di belakang kan. Lepas tu ambil yang di bawah ni ya, yang di bawah ni tarik naik atas, ikatlah. Ni bawah ni kan. Ataupun cawat yang 3 segi pun boleh. Ni cawat. Okey. Supaya dia tak keluarlah. Kalau ada air-air nak keluar daripada lubang dubur dan juga kemaluan tu, dia tak terselamatlah. Dia tak menitik-nitik dan sebagainya. Tengok keadaan. Okey. Jadi kita dah siap dah kapas sebagainya, tutup cantik-cantik, maka selesailah kita mandi. Baik, langkah seterusnya kita akan mengkafankan dia. Mudah nak mandi ni? Sangat mudah. Ya, jangan bimbang. Nak masa mana nak jurah ayam, tak payah. Yang penting kita lakukan dengan lemah lembut. Okey? Kita lakukan dengan niat. Kita lakukan dengan lemah lembut. Okey? Kemudian kita pastikan najis hilang daripada tubuh jenazah. Okey? Kemudian kita pastikan seluruh air kena seluruh tubuh dia. Okey, cukup. Yang penting ya. Itu je yang paling mudah sekali. Itu cara yang mudah sangat ya. Cuma di sini ustaz tunjuk cara-cara yang kebiasaan orang lakukan, lebih cermat, lebih tertib, lebih selamat dan juga lebih bersih. Insya-Allah. Jadi setakat itu dulu untuk kursus pengurusan jenazah kita untuk siri yang pertama ini, iaitu
memandikan jenazah, ya. Jangan lupa jawab soalan yang disediakan oleh Ustazah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri yang kedua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.